Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Ini adalah kisah yang kita boleh jadikan sebagai pengajaran, kisah tentang raja-raja zalim di dalam Al-Quran dan juga hadis. Daripada kisah raja yang disebabkan dia bermimpi datang seorang kanak-kanak menghancurkan mahkotanya, dia mengarahkan bayi di kota tersebut dibunuh. Sehinggalah kisah Raja Fir'aun semasa zaman Nabi Musa dahulu yang tenggelam di Lautan Merah. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 3 kisah Raja Zalim yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. 3. Kisah Raja Pemuda Ashabul Kahfi. Surah Al-Kahfi dan Tafsir Al-Bidayah wa Al-Hinayah. Ini ialah kisah tentang 7 orang pemuda yang diriwayatkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 sehingga ayat 26. Mereka digelar sebagai pemuda Ashabul Kahfi yang diterjemahkan menjadi pemuda penghuni gua sebab mereka melarikan diri masuk ke dalam gua untuk bersembunyi ketika diburu oleh seorang raja yang zalim dikenali sebagai Raja Dicyanus. Ada yang berpendapat ini ialah Raja Rom yang bernama Decius yang memerintah kota Ephesus. Hari ini sebahagian daripada Turki. Diceritakan di dalam tafsir Al-Bidayah wa Al-Hinayah, 7 orang pemuda ini ialah anak-anak kepada orang terhormat di Rom. Ada satu ketika, mereka berkumpul di sebuah perayaan kaum mereka dan melihat penduduk sujud menyembah dan mengagung-agungkan berhala. Di saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu hati mereka untuk melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaum mereka sendiri dan diberikan hidayah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Raja Dicyanus pula, dia dikenali sebagai seorang pemerintah zalim yang sanggup menyeksa dan membunuh sesiapa sahaja yang enggan untuk menyembah berhala. Bila Raja Dicyanus tahu tentang keingkaran 7 pemuda ini, dia menawarkan harta dan pangkat supaya mereka terus menyembah berhala. Tetapi kesemua mereka tetap teguh dengan pendirian dengan mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Menyebabkan Raja Dicyanus semakin marah dan mengugut untuk membunuh mereka. Ini memaksa 7 pemuda tadi melarikan diri masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk. Sehinggalah tentera Raja Dicyanus sampai ke mulut gua. Mereka melihat keadaan gelap dan sunyi. Mereka takut untuk masuk ke dalam. Apa yang mereka buat ialah menutup pintu gua, menyangka yang kalaupun mereka ada di dalam gua, 7 pemuda ini pasti akan mati kelaparan. 7 pemuda ini kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Bila mereka bangun, Raja Dicyanus sudah lama tiada. Mereka pun kembali ke negeri mereka di mana rata-rata penduduk sudah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kisah Raja Namrud. Surah Al-Baqarah dan Tafsir Al-Bidayah wa Al-Hinayah. Ini ialah kisah yang diceritakan di dalam tafsir Al-Quran Ibnu Katsir tentang Raja Namrud yang memerintah Mesopotamia, hari ini dikenali sebagai Iraq. Dia memerintah dengan zalim semasa zaman Nabi Ibrahim AS. Raja Namrud adalah seorang raja yang angkuh, bongkak dan sombong. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan meminta semua orang untuk menyembahnya. Dia memiliki harta yang sangat banyak. Setiap kali ada orang yang datang ke istana untuk meminta makanan, dia akan bertanya, siapa Tuhanmu? Mereka perlu menjawab, engkau wahai rajaku. Sebelum Raja Namrud memberikan makanan kepada mereka, sehinggalah ada suatu hari Nabi Ibrahim AS pergi ke istana dan ditanya soalan yang sama. Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dengan angkuhnya, Raja Namrud berkata, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim meminta Raja Namrud untuk menerbitkan matahari dari barat. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Antara kezaliman Raja Namrud yang lain ialah ada satu malam dia bermimpi seorang kanak-kanak lelaki masuk ke dalam biliknya dan menghancurkan mahkotanya. Dia kemudian memanggil ahli nujum untuk menafsirkan mimpi ini dan menurut mereka akan lahir seorang kanak-kanak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan Raja Namrud. Dia kemudian memerintahkan ke semua anak yang baru
lahir untuk dibunuh. Dia memerintahkan bala tentera dia membunuh semua anak yang baru lahir. Raja Namrud yang tidak puas hati dan terasa tercabar kemudian menangkap Nabi Ibrahim dan menjatuhkan hukuman bakar hidup-hidup. Raja Namrud melapangkan sebuah kawasan dan mengarahkan semua penduduk mengambil kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim. Ini supaya ia disaksikan oleh semua rakyat. Tapi bila api dimarahkan dan Nabi Ibrahim dibuang ke dalam, disaksikan oleh semua yang ada di situ, baginda tidak terbakar. Malah baju yang dipakainya tidak dijilat api langsung. Pada waktu inilah penduduk melihat kekuasaan Allah membuatkan Raja Namrud semakin murka. Pada waktu ini Nabi Ibrahim melarikan diri. Ada satu ketika Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikatnya untuk menyeru Namrud beriman kepadanya. Tetapi Namrud dengan bongkak berkata, "Kumpullah semua kekuatanmu dan aku akan kumpulkan kekuatanku," mencabar Allah Subhanahu wa taala. Namrud kemudian mengumpul beribu-ribu bala tentera. Ketika mereka sedang berkumpul dan bersedia untuk bertempur, Allah menurunkan azab dengan menghantar nyamuk yang sangat banyak sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya matahari. Nyamuk-nyamuk ini kemudian menghisap darah mereka sehingga mereka semua terkorban. Untuk Raja Namrud pula diceritakan nyamuk masuk dari lubang hidung ke otak, menggigit otaknya sehingga dia turut terkorban diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Kisah Raja Fir'aun, Surah Asy-Syu'ara dan Tafsir Al-Bidayah wa Al-Hinayah. Ini pula ialah kisah yang diriwayatkan di dalam surah Asy-Syu'ara bila Nabi Musa melarikan diri dari seorang Fir'aun pemerintah Mesir yang kejam dan zalim. Raja Fir'aun memberikan gelaran kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan alam semesta dan menyuruh penduduk Mesir untuk menyembah dia. Ada satu malam Fir'aun bermimpi tentang api yang datang dari Baitul Maqdis membakar negeri Mesir kecuali rumah orang-orang Bani Israel yang pada waktu itu ialah kaum pilihan Allah. Dia memanggil ke semua ahli nujum untuk menafsirkan mimpi tersebut dan menurut mereka akan lahir dari kalangan Bani Israel seorang budak lelaki yang akan menghancurkan Mesir. Fir'aun kemudian mengarahkan bala tenteranya membunuh semua bayi untuk tahun-tahun seterusnya. Di antara bayi-bayi yang mahu dibunuh ini ialah Nabi Musa. Ibu Nabi Musa yang mendengar kabar ini kemudian memasukkan baginda di dalam peti kayu dan menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Di saat ibu Nabi Musa bersedih, Allah berfirman, "Dan janganlah engkau takut dan bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul." Ini seperti di dalam surah Al-Qasas ayat 7. Sehinggalah Nabi Musa ditemui oleh isteri Fir'aun sendiri. Pada asalnya Fir'aun mahu membunuh Nabi Musa, tetapi dipujuk oleh istrinya supaya mereka mengambil Nabi Musa menjadi anak angkat. Nabi Musa yang masih bayi tidak mahu menyusu dan makan. Ini membuatkan Fir'aun dan isteri buntu dan mereka terpaksa meminta bantuan dari seorang wanita yang mengasuh dan menyusukan bayi. Wanita ini ialah ibu Nabi Musa. Mereka kemudian mengupah ibu Nabi Musa untuk menjaga baginda di dalam istana Fir'aun. Sehinggalah Nabi Musa membesar dan menjadi seorang nabi. Dia menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dari hari ke hari pengikutnya semakin ramai. Ini membuatkan Fir'aun marah. Apa tidaknya dia terasa tercabar bila Nabi Musa menyebarkan agama Allah, walhal selama ini dia mengaku menjadi Tuhan. Fir'aun kemudian mengarahkan semua orang meninggalkan ajaran Nabi Musa, kalau tidak mereka akan diseksa ataupun dibunuh. Sehingga ada satu ketika kemarahan Fir'aun dikemuncak. Dia mengutuskan bala tenteranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Baginda melarikan diri sehinggalah sampai ke Laut Merah. Di situ Nabi Musa memukul tongkatnya di air laut dan membelah laut menjadi laluan untuk mereka melarikan diri. Firaun yang melihat ini dari belakang segera mengejar Nabi Musa, tetapi sejurus selepas Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke seberang, semasa Firaun dan bala tenteranya di tengah-tengah laut, laut tertutup semula. Saat melihat kekuasaan Allah inilah Firaun percaya dan mengucapkan kalimah syahadat. Ini menurut surah Yunus ayat 90. Namun begitu, menurut tafsir Al-Qurtubi, syahadat ini tidak diterima sebab ini adalah taubat semasa didatangkan azab. Maka tenggelamlah Firaun di tengah-tengah Lautan Merah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Fir'aun, menjadikan kisah terakhir kita tentang raja yang zalim di dalam Al-Quran.
Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi, itu adalah kisah ilmiah kita sempena bulan puasa ini. Semoga bermanfaat dan menarik untuk anda semua. Akan lebih banyak lagi episod-episod seperti ini dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.